على آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa 'allimna at-ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang melimpah ruah. Tayyiba, lagi bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fadil Ustaz sebagai yang menguruskan Ma'had Tahfiz Darussalim. Begitu juga adik-adik. Apa nama kumpulan adik-adik ni? Ahbabul Akhyar, masya-Allah. Sebaik-baik sahabat dan teman Ahbabul Akhyar. Terima kasih adik-adik daripada kumpulan selawat, kumpulan qasidah Ahbabul Akhyar. Begitu juga akak-akak, puan-puan, hajah-hajah yang ada seorang lelaki, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bertemu di dalam taman syurga. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman-taman syurga, maka ambillah manfaat daripada taman syurga. Maka para sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah itu taman syurga wahai Rasulullah? Sabda Nabi, "Hilaqul zikr." Majlis-majlis ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini kita nak berkongsi daripada kalamullah, daripada Al-Quran, yang kebanyakannya bawa Al-Quran bersama. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita hari ini nak melihat daripada ayat yang kelima. Kita ambil daripada ayat yang kelima, muka surat 236. Muka surat 236, surah yang ke-12, surah Yusuf. Surah yang ke-12, surah Yusuf. Maka mana boleh kerepasi kalau sempit. Boleh kerepasi. Boleh kerepasi. Silakan kalau kerepasi sikit. Ada yang belakang, ada yang tak boleh bersila lama ni. Nak lunjuk kaki pun boleh, tak ada masalah. Saya okey je. So ada orang lutut sakit, maka nak lunjuk kaki tak ada masalah, okey je. Sebab setiap orang lah berbeza-beza keadaan dia. Kalau nak lunjuk kaki, nak baring pun boleh. Nak baring boleh. Nak baring pun boleh. Takkan Al-Quran sebut zikir dalam berbaring kan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Zikir pun boleh duduk, zikir pun boleh baring. Setiap orang berbeza-beza keadaan. Ada yang sakit belakang, ada yang sakit kepala, ada yang sakit macam-macam. Okey. Cuma kalau baring nak bantal ada. Okey, kita nak lihat daripada ayat yang kelima. Maka cara saya adalah saya baca, minta akak-akak ikut ayat ni, kemudian kita lihat terjemahan dia, dan baru kita mengambil pengajaran daripada ayat tersebut. Maka kita mula daripada ayat yang kelima. Sebab ayat yang keempat tu tentang mimpi Nabi Yusuf kita akan ringkaskan. Kita mula daripada ayat yang kelima, surah yang ke-12, muka surat 236, yang mana tajuk kita adalah berkenaan tentang ujian daripada keluarga.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Masya Allah. Maka pada ayat yang keempat, kalau kita lihat terjemahan, Nabi Yusuf jumpa dengan ayah dia, dan Nabi Yusuf berkata, wahai ayah, aku melihat dalam mimpi ada 11 bintang. 11 bintang itu menggambarkan abang-abang dan adiknya. Dan aku nampak ada matahari dan bulan, dan semua ini aku nampak tunduk sujud kepadaku. Maka kita kena faham situasi. Nabi Yusuf lahir dalam mempunyai 12 orang adik-beradik lelaki. 12 orang adik-beradik lelaki, ramai. Dia mempunyai 12 orang adik-beradik lelaki. Dan 12 orang adik-beradik lelaki inilah yang membentukkan, kita panggil Bani Israel. Bani bermaksud anak-anak lelaki. Israel adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Yaqub dia punya gelaran adalah Israel. Maka mereka lahir daripada zuriat Rasul. Nabi Yaqub si ayah adalah Rasul. Kemudian atuk mereka Nabi Ishaq adalah Rasul. Kemudian atuk saudara mereka Nabi Ismail pun Rasul. Moyang mereka Nabi Ibrahim pun adalah Rasul. Maka 12 orang adik-beradik ni masing-masing berharap mereka pun boleh jadi Rasul. Sebab dah ada 3 generasi berturut-turut Rasul. Maka masing-masing nakkan menjadi Rasul tadi. Tapi Rasul ni bukanlah berdasarkan cerdik, usaha, pandai. Ia adalah pilihan Allah. Maka dalam mimpi yang Allah tunjukkan bakal menjadi Rasul adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan itu mimpi yang dia nampak, bahawa 11 bintang yang gambaran kepada abangnya, mereka sujud kepadanya. Selain daripada maksud, mereka akan sujud pada hujung kisah. Nanti hujung kisah mereka datang dan mereka pada waktu itu tunduk dan patuh kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf gambarannya adalah akan menjadi Rasul. Maka dia ada nikmat yang abang dia tak ada. Dia dapat kelebihan yang abangnya tidak dapat. Maka ayah dia pesan, Yusuf, kau akan dapat nikmat ni. Maka apakah yang engkau kena buat dengan nikmat? Ini ayat yang kelima, firman Allah menceritakan nasihat Nabi Yaqub si ayah kepada anaknya Yusuf. Qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Nabi Yaqub. Ya, wahai bunayya, anak kesayanganku. Bani, anakku. Bunayya, anak kesayanganku. Akak-akak ajar-ajar panggil anak apa? Ke macam tu tak Ke panggil macam mana? No, tak panggil ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ya bunayya, ya bani, wahai anak. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Kita kena tunjukkan yang kita sayang dia. Kita kena tunjukkan yang kita sayang dia. Maka itu satu pengajaran sebenarnya. Dalam surah Luqman pun, Luqman panggil anak dia ya bunayya.
wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah. Maka bayangkan seorang ayah, ni bukan ibu, seorang ayah dia cakap dengan anak dia, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Cuma kalaulah anak tu dah 30-40 tahun baru nak panggil macam tu, kekok sikit lah kan. Sebelum ni tak pernah panggil, tiba dia balik, wahai anak kesayanganku. Dah kenapa mak ni kan lain macam ni, pergi kelas mana dan sebagainya. Tapi perlu untuk kita menzahirkan kasih sayang kepada anak melalui panggilan ya bunayya. Maka berkatalah Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf, terima kasih Ustaz. Ustaz pula yang buat ayat Ustaz, insyaAllah. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Itu satu pengajaran. Pengajaran yang kedua, kata si ayah, la taqsus, jangan kamu ceritakan ru'yaka, mimpi kamu, ala ikhwatika, kepada adik-beradik kamu. Jangan ceritakan mimpi ni kepada adik-beradik kamu. Kenapa? Fayakidu, maka yakidu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakan kamu, kaida, dengan tipu daya yang besar. Maka daripada sini pengajaran yang kedua yang kita dapat, jangan kita nak cerita semua nikmat yang kita ada. Walaupun Al-Quran galakkan kita zahirkan nikmat dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka adapun nikmat Tuhanmu, maka tunjukkanlah. Tapi tak semua. Maka tak semua nikmat perlu kita kongsikan. Lagi-lagi kita nampak di sini adik-beradik. Maka sebab itu kata para ulama, kadang-kala yang jangan kita kongsikan adalah berkenaan tentang pendapatan. Maka jangan kita kongsikan. Walaupun adik-beradik, kadang-kala kita cakap dengan adik, aku boleh dapat ni lah duit ribu, juta, ratus ribu, dalam keadaan dia tengah susah. Maka jangan semua nikmat kita kongsikan. Begitu juga bahagia. Janganlah kita asyik nak kongsikan yang kita bahagia pada waktu tu kita pergi ke bulan dengan pasangan kita, pada waktu tu kita buka pintu untuk dia. Tak semua benda nak ditunjukkan. Sebab itu kata para ulama, maka belajarlah untuk menyembunyikan nikmat. Kerana setiap nikmat ada pendengki dia. Inna likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ada pendengki dia. Maka sebab itu kita nampak zaman kita, orang dah terbiasa kongsi nikmat kan. Kongsi nikmat. Dia beli apa, dia nak kongsi. Bagus. Tapi kalaulah ada orang dengki bagaimana? Kalaulah ada berlakunya ain. Ain tahu ain kan? Ain yang pernah berlaku pada zaman Nabi kepada para sahabat, bagaimana? Sebab setiap nikmat akan ada orang yang dengki. Sebab itulah kita tengok orang-orang dahulu, para ulama yang dahulu, mereka tak kongsikan kebahagiaan rumah tangga, mereka tak kongsikan kekayaan harta, mereka tak kongsikan tentang anak-anak mereka. Maka kerana semua itu kadang-kala boleh membawa kepada hasad. Boleh kita nak kongsi, tetapi berpada-pada. Ataupun kita letakkan caption, Masya Allah, Tabarakallah. Sebahagian para ulama menyebut ucapan Masya Allah, Tabarakallah adalah ubat dan penawar kepada ain. Maka bila kita tulis sesuatu, orang tu baca terus Masya Allah, Tabarakallah. Semuanya dengan kehendak Allah, semuanya berlaku dengan izin Allah. Maka pengajaran yang kedua, pesan si ayah, pesanan pertama kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka, jangan cerita mimpi kamu kepada abang-abang kamu. So mereka tahu itu adalah tanda Nabi Yusuf akan menjadi Rasul. Kerana manusia ni bila dengki apa dia buat? Fayakidu laka kaida. Apa maksud fayakidu laka kaida? Mereka sanggup membuat perancangan jahat, tipu daya bila manusia ni ada dengki. Walaupun adik-beradik, ikhwat, adik-beradik. Dan mereka ni bukan sebarang adik-beradik. Mereka ini adik-beradik anak kepada Rasul. Anak kepada Rasul. Atuk mereka Rasul. Moyang mereka Rasul. Tetapi pengajaran yang ketiga yang kita dapat, manusia bila dengki,
dia sanggup buat apa pun. Dia sanggup buat apa pun. Walaupun dia daripada keluarga yang baik sekalipun, walaupun dia jaga solat sekalipun, kalaulah dia ada dengki, walaupun dia ada solat, walaupun dia ada ilmu, walaupun dia ada ilmu. Manusia bila ada penyakit hati hasad, maka apa yang disanggup buat? Fayakidu laka kaida. Mereka akan sanggup melakukan perancangan jahat untuk membinasakan kamu, wahai Yusuf, walaupun anak Rasul sekalipun. Maka sebab itu kita nampak zaman kita, orang ada ilmu, kadang-kala bila ada hasad, maka kita nampak macam mana. Orang yang kadang-kala dah ada segala-galanya, bila ada hasad, bagaimana. Orang yang walaupun adik-beradik, bila ada hasad, bagaimana. Kalaulah kita tengok tahap dengki yang ada pada abang-abang Nabi Yusuf ni, kita boleh baca ayat yang ke-9. Jom kita baca ayat yang ke-9. Ini contoh tahap dengki yang sanggup berlaku. Saya baca, minta akak-akak ikut. Saya nampak akak-akak ni macam, bukannya orang yang sama ke yang hari tu masuk TV tilawah tu kan? Bukan kan? Macam sama je. Tajwid bagus, suara sedap kan? Kalau kita baca dulu kan Ustaz kan? Bagus tajwid. Ada kelas tajwid kat sini? Tak ada. Oh, tu maknanya alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Saya baca bagus. Jom kita baca dulu ayat yang ke-9. Ini adalah contoh Allah bagi dengki yang berlaku antara adik-beradik yang merupakan anak-anak Rasul. Firman Allah, uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda. Silakan. Kita baca sampai situ je. Ini contoh. Ini contoh Al-Quran bagi apakah maksud fayakidu laka kaida. Apa tadi terjemahan fayakidu laka kaida? Maka mereka sanggup melakukan perancangan jahat, tipu daya, helah untuk membinasakan kamu, wahai Yusuf, kaida, dengan tipu daya yang besar. Maka Al-Quran bagi contoh ayat yang ke-9. Apakah tipu daya yang mereka sanggup buat bila ada dengki? Maka Al-Quran sebut mereka ada perancangan. Ayat yang ke-9, perkataan dia uqtulu. Apa terjemahan dia? Apa terjemahan uqtulu? Jom kita bunuh je Yusuf. Orang yang dengki tak pelik kalaulah dia sampai ke tahap membunuh. Kan kalau kita tengok banyak, walaupun dah 2024, tapi kebanyakan masyarakat kembali kepada zaman jahiliyah, guna sihir, guna ilmu hitam, guna jampi serapah, jumpa bomoh, dan ada je orang mati kerana sakit begitu, dengan izin Allah mati, tetapi asbab dia adalah perbuatan orang yang hasad dengki, dan dia sampai sanggup bunuh. Itu tak pelik, sebab yang keluar daripada mulut abang-abang Nabi Yusuf, walaupun mereka anak Rasul, bila mereka dalam fasa dengki, bila mereka ada hasad dengki, keluar daripada mulut mereka, uqtulu Yusuf, jom kita bunuh je Yusuf. Walaupun tu tak berlaku, sebab mereka pilih mereka pilih pilihan yang kedua. Apakah pilihan yang kedua? Awi tarahuhu arda, jom kita campak Yusuf ke tempat yang jauh. Tetapi perkataan uqtulu tu ada, keluar daripada mulut mereka, jom kita bunuh Yusuf. Dan Al-Quran cerita ni sebagai pengajaran kepada kita. Sebab itu kita berhati-hati. Sebab itu Al-Quran ajar kepada kita, bila jumpa dengan orang dengki, kenapa? Minta perlindungan Allah. Wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sebab itu kita kena jaga amalan. Kadang-kadang ada orang kata, tak ada siapalah nak dengki dengan aku ni tak ada apa-apa. Belum tentu. Setiap nikmat akan ada pendengki dia. Dan kita tak tahu orang dengki tu kadang-kadang orang yang dekat dengan kita, rapat dengan kita, bahkan keluarga. Bahkan orang yang kadang-kadang dia kata dia adalah
BFF, best friend kita. Maka sebab itu kita kena baca ayat-ayat pendinding yang Nabi ajar. Ayat kursi lepas solat, ayat kursi sebelum tidur, kemudian 2 ayat terakhir surah Baqarah sebelum tidur, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur banyak amalan? Sebab pada waktu malam lah syaitan melakukan kerja dia. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita minta perlindungan Allah daripada kegelapan malam. Maka sebab itu waktu tidur banyak amalan dia. Selain daripada Al-Mulk, As-Sajadah yang Nabi baca, Ad-Dukhan Nabi baca, kita tak mampu nak buat semua, tapi paling kurang jaga 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum tidur, Al-Ikhlas sebelum tidur, Al-Falaq, An-Nas, dan juga Ayatul Kursi sebelum tidur. Nak menjaga daripada kejahatan makhluk. Kalaulah tetap berlaku, itu kerana Allah nak benda tu berlaku. Tapi kita usaha dan ikhtiar dengan pendinding. Fayakidu laka kaidah. Tapi last sekali, kenapa manusia boleh jadi hina macam tu? Sampai hasad, sampai dengki, sampai berbunuh. Kenapa manusia sanggup jadi begitu? Kita kembali pada ayat yang kelima. Inna, sesungguhnya, asyaitana, syaitan, lil insan, kepada manusia, aduwwum mubin, adalah musuh yang jelas nyata. Syaitan itu semua adalah kerja syaitan. Maka sebab itu, kalau kita nampak dalam surah Yusuf, Allah nak terangkan ayat yang kelima ni, Allah bawa contoh. Maka contoh bagaimana syaitan rosakkan adik-beradik adalah dengan dengki. Kemudian kita boleh nampak contoh bagaimana syaitan rosakkan manusia. Kan Nabi Yusuf kena campak dalam perigi. Kisah ni dengar banyak kali kan. Kena campak dalam perigi. Ada tak orang jumpa dia? Ada kan orang tu jumpa dia? Orang tu tolong dia tak? Orang tu bawa dia keluar daripada perigi tak? Orang tu cari tak mak ayah dia siapa? Kenapa? Memang kita akan kata jahat. Sebab dia kenapa? Kalau kita kaji Al-Quran, Allah dah beritahu sebab dia. Kita ambil contoh bagaimana syaitan rosakkan orang yang jumpa Nabi Yusuf. Dalam tafsir menyebut antara pandangan usia dia 13 tahun. Jumpa budak dalam perigi 13 tahun. Patutnya carilah mak ayah dia siapa, tolong dia. Tetapi apa yang orang tu buat? Jom kita tengok ayat yang ini sebagai satu contoh bagaimana syaitan rosakkan manusia, dan kita boleh relate dengan zaman kita. Ayat yang ke-19. Kita baca ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Bagaimana syaitan rosakkan manusia. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Silakan. قال يا بشرى هذا غلام. Yang saya nak akak-akak ingat perkataan selepas ni. Wa asarruhu bita'ah. Apakah perkataan yang Al-Quran guna? Bagaimana syaitan merosakkan manusia? Perkataan bida'ah. Apa terjemahan dia? Barang jualan, barang perniagaan. Bida'ah. Ini bahaya. Manusia kalaulah anggap manusia lain sebagai bida'ah, barang jualan, dia akan habiskan manusia tu. Dia akan habiskan. Sebagai contoh, ini tak ada kena mengena dengan sesiapa. Sebagai contoh, kalaulah contoh syarikat ubat. Dia buat ubat, tetapi tujuan dia adalah untuk keuntungan semata-mata. Kita tak adalah sebut syarikat ubat mana contoh. Dia buat ubat dengan tujuan bukan nak sembuhkan orang, tetapi supaya orang tu bergantung kepada ubat selama-lamanya. Agak-agak manusia tu boleh sihat tak? Kenapa?
Sebab dia dah anggap manusia tu bukan untuk ditolong dah, sebagai bida'ah, dah jadi barang perniagaan. Contohnya, kalaulah seseorang pembuat rumah, dia nak buat rumah dan dia nak tolong orang untuk dapat rumah. Tetapi dia nak buat rumah pada waktu tu bukanlah untuk orang tu duduk dengan selesa, lebih kepada bida'ah semata-mata, barang niagaan. Itu yang kadang-kadang kita tengok rumah tu bertahan 2 tahun je, bayarnya 30 tahun, 2 tahun je tahan. Lepas 2 tahun bocor, retak, pecah, hancur dan sebagainya. Maka yang menjadikan syaitan merosakkan manusia, manusia anggap manusia lain sebagai tempat untuk dia buat duit pada semua aspek. Sama ada kalaulah contoh, saya ada tulis buku, tapi saya tulis buku bukanlah dengan niat nak sebar ilmu. Saya tulis buku supaya pada waktu tu saya boleh buat duit dengan buku tadi, 100% niat dia. Maka saya akan suruh orang beli, paksa orang beli, garap orang beli dan sebagainya. Tapi sebenarnya niat dia bukan nak sebarkan ilmu pun. Semua. Kadang-kadang antara mak dan ayah pun sama contoh. Kalaulah contoh saya ada anak, dan anak saya contoh saya ada 4 orang anak. Saya besarkan anak tu, tujuan dia nanti dah besar dia mesti dapat kerja bagus supaya dia boleh sara aku. Maka kita akan layan anak tu macam tempat untuk kita buat duit. Dia mesti dapat kerja bagus, dia mesti pelajaran bagus, dia mesti pangkat bagus. Kenapa? Sebab kita nak dapat duit daripada dia. Maka rosak anak tu. Kadang-kadang dia tak nak kerja tu, kita paksa kerja tu. Kadang-kadang ada orang dia sampai arrange marriage, dia sampai aturkan perkahwinan. Kau mesti kena kahwin dengan orang tu kaya, orang tu ada jawatan. Dah jadi macam jual anak. Maka berlaku dalam setiap aspek kehidupan manusia, bukan sekadar orang ni sahaja. Orang ni Allah bawa contoh sebagai perumpamaan. Manusia jadi jahat apabila dia layan manusia lain sebagai lubuk duit dia. Dan perkataannya Al-Quran guna bida'ah, barang perniagaan. Dan perkataan yang Allah guna sebelum tu pun penting. Wa asarruh, dia sembunyikan. Kita pun sama, kita sembunyikan. Sebagai contoh, kalaulah contoh saya buat buku, saya kata buku ni bagus, saya sembunyikan contohnya dengan alasan nak sebar ilmu. Tapi sebenarnya saya nak buat untung 100%. Tak adalah kata jangan tulis buku, tapi dalam tulis buku tu niat itu mestilah kerana Allah. Tapi kadang-kadang ada orang niat dia 100% adalah kerana pada waktu itu dia nak buat duit dengan buku dia. Ada orang dia nak buat, dia doktor, tak ada masalah jadi doktor, niat dia mestilah tolong orang. Kalaulah niat dia 100% pesakit itu adalah lubuk duit dia, sampai bila-bila orang tu tak sihat. Sebab itu Al-Quran menggunakan perkataan wa asarruh, mereka sembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan? Niat mereka nak menjadikan Yusuf sebagai bida'ah, barang perniagaan. Dan ini sebab banyak manusia rosak. Bila dia nampak duit, bila pada waktu itu dia bertuhankan kepada duit, maka dia tak kisah orang tu mati ke hidup, dia tak kisah orang tu lapar ke makan, dia tak kisah orang tu sihat ke sakit, dia tak kisah orang tu apa. Yang penting dia boleh dapat buat duit daripada orang tadi. Dan ini cara syaitan merosakkan manusia. Dan kalaulah kita kaji surah Yusuf, kita akan nampak pelbagai lagi cara syaitan yang lain. Kita boleh nampak bagaimana suami dan isteri tuan kepada Nabi Yusuf, bagaimana dia tahu isteri dia nak berzina, tetapi pada waktu tu dia tak buat apa-apa. Itu cara syaitan merosakkan manusia. Dan bila kita perhatikan surah Yusuf, benar ayat yang kelima tadi, sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang jelas nyata, aduwwum mubin, jelas. Tapi zaman kita orang tak jadikan syaitan musuh. Bahkan ada orang sembah syaitan kerana kepentingan dunia dia. Itulah Illuminati, itulah Freemason, itulah macam-macam nama. Mereka sembah syaitan kerana kepentingan dunia mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jom kita lihat ayat yang ke-6. Saya minta izin minum dulu. Kalau ada orang yang puasa, saya minta maaf. Ayat yang ke-6.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. Silakan. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما. Silakan. Kita ulang daripada kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Inna rabbaka alimun hakim. Lalu sebelum ni kita dah belajar 4 pengajaran. Ya bunayya, tunjukkan kasih sayang kepada anak. La taqsus ru'ya, jangan share semua nikmat yang kita ada. Dan kemudian yang ketiga, kita belajar bagaimana manusia itu bila ada hasad disanggup buat jahat macam mana sekalipun, walaupun adik-beradik. Dan kemudian yang keempat, kita belajar bagaimana cara syaitan untuk merosakkan manusia. Dan antaranya adalah dengan cara bida'ah, kita menjadikan manusia itu anggap manusia lain sebagai peluang untuk dia buat duit semata-mata. Ayat yang ke-6, ini pengajaran yang ke-5. Firman Allah, kita bacalah terjemahan sama-sama baru kita boleh ingat. Wadan. Silakan. Wadan. Kadzalika. Demikianlah. Yajtabika. Telah memilih kamu. Rabbuka. Tuhanmu. Maka Allah telah memilih Nabi Yusuf untuk menjadi rasulnya, walaupun dia belum jadi rasul pada waktu itu. Wa yu'allimuka, dan Allah telah mengajarkan kepada kamu. Dekat sini pengajaran yang kelima kita boleh dapat. Perkataan yajtabi, pilihan, dan perkataan yu'allimu, Allah ajar ilmu. Dan itulah kita biasa dengar daripada mulut Nabi SAW. Allah bila pilih seseorang, Allah tak bagi dia harta, Allah tak bagi dia rupa, tapi Allah bila pilih seseorang, Allah bagi dia ilmu. Ujian pun betul juga, tapi dalam konteks ayat ni pengajaran yang kelima, Allah bila pilih seseorang, maka Allah akan bagi dia ilmu. Yajtabi, pilihan. Maka apa Allah bagi kepada Nabi Yusuf? Wa yu'allimu, dan Allah beri kepada Nabi Yusuf ilmu. Sebab itu sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah nak kebaikan untuknya, Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama, ilmu. Maka sebab itu ilmu penting. Jangan pernah berhenti belajar. Tapi akak-akak memang tak berhenti belajar pun. Sehari banyak kelas, fizikalnya, online-nya. Ada kadang-kala orang nak tidur pun dia ikut kelas lagi kan. Dia ikut kelas dan sebagainya, Masya Allah. Maka jangan pernah berhenti belajar. Allah bila pilih seseorang, Allah akan sibukkan dia dengan kebaikan. Allah sibukkan dengan ilmu. Wa yu'allimuka. Maka bila Allah pilih Nabi Yusuf, Allah ajar kepadanya ilmu. Bila Allah nak muliakan Nabi Adam berbanding malaikat, apa Allah buat kepada Nabi Adam? Allah ajar kepada Nabi Adam ilmu, nama-nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah ajar kepada manusia ilmu. Dan ilmu ni pun bagus sebenarnya. Selagi mana kita belajar, insya-Allah selagi itu tak akan diuji dengan nyanyuk. Kan nyanyuk, arzalil umur, Al-Quran sebut.
Bila kita fikir, kita belajar, kita hafal. Sebab itu kadang-kala zaman sekarang banyak orang mula hafal walaupun dah 80. Dekat Masjid Negeri Shah Alam tempat saya tinggal tu, maka kelas orang yang usia 80, 70 ada banyak hafal. Dia hafal seminggu 2 kali, semuka 2 muka dia hafal. Ada yang hafal 5 juz dan sebagainya. Maka kita kena sibukkan diri kita dengan ilmu. Maka dengan itulah otak kita akan menjadi sihat. Otak sama macam tubuh badan. Kalaulah kita terbaring je tak buat apa-apa, maka tubuh badan itu mudah untuk lumpuh. Lumpuh. Maka sama juga otak. Kalaulah kita biar dia tak buat apa-apa, maka dia pun akan mudah menjadi nyanyuk dan lupa. Cuma pengajaran yang kelima, bila Allah pilih seseorang, wa yu'allimuka, Allah akan bagi kepadanya ilmu. Allah sibukkan dia dengan ilmu. Maka apakah ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf? Ta'wilil ahadith. Nabi Yusuf Allah bagi ilmu menafsirkan mimpi. Kenapa? Mukjizat Nabi Yusuf menafsirkan mimpi. Maka kena ingat, setiap Rasul dia akan dapat mukjizat bersesuaian dengan zaman dia. Sebagai contoh, Nabi Musa. Apa mukjizat yang paling besar Nabi Musa ada? Tongkat. Tongkat tu boleh berubah menjadi ular. Akak-akak dia buat tongkat tak? Tak ada. Sunnah pakai tongkat kan? Sunnah pakai tongkat. Kalau bawa pun kalau bawa pun pada waktu tu tak adalah saya boleh tukar tongkat tu jadi ular. Cuba tanya ada tongkat ke tak? Ada tongkat ke tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tongkat. Maka Nabi Musa dia boleh mengubah tongkat kepada ular. Apa lagi? Mukjizat yang kedua Nabi Musa yang ada dalam Al-Quran, itu Nabi Isa. Yang apa, cahaya tersebut, siapa sebut cahaya? Cahaya, betul, cahaya. Dia boleh jadikan tangan dia bercahaya. Dia masuk dalam kocek dia, maka tangan dia bercahaya. Mukjizat. Maka kenapa Allah bagi mukjizat begitu kepada Nabi Musa? Sebab Nabi Musa hidup pada zaman ahli sihir diagungkan. Waktu tu ahli sihir adalah diagungkan. Ahli sihir berada di tahap yang tertinggi. Sehingga kan ada pandangan dalam riwayat tafsir bukan hadis, oleh Muhammad bin Ka'ab. Maka dia kata, bila Fir'aun nak suruh Nabi Musa lawan dengan ahli sihir dia, berapakah jumlah ahli sihir yang Fir'aun kumpulkan? Agak-agak berapa? Kan Nabi Musa kena lawan dengan ahli sihir, betul tak? Ada dalam surah Asy-Syu'ara, ada dalam surah Al-A'raf. Agak-agak berapa ahli sihir yang Fir'aun kumpulkan untuk lawan dengan Musa? Berapa? 100. Ada sebut 100 lagi? Boleh je nak jawab, tak ada masalah. Tak dapat hadiah pun kalau betul. Tak dapat hadiah pun. Ada yang sebut 100 lagi? Ada yang sebut 1000 lagi? Dalam sebahagian riwayat tafsir menyebut 80,000 ahli sihir. 80,000. Itu yang Al-Quran sebut. Dalam riwayat tafsir, Nabi Musa macam takut sekejap. So, dia nampak begitu banyak ular-ular yang berubah daripada tali temali dan tongkat. Isiyahum wa hibalahum wa isiyahum. Maka 80,000 ahli sihir Fir'aun kumpulkan. 80,000. Stadium Shah Alam tu penuh dengan ahli sihir dia je, belum termasuk penonton lagi. Tetapi apa yang berlaku? Nabi Musa hanya campakkan satu tongkat sahaja, maka tongkat itu telah makan semua ular-ular tiruan ahli sihir tadi. Maka kenapa Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat? Kerana zaman itu yang diagungkan adalah ahli sihir, maka diberikan mukjizat bersesuaian dengan zaman tersebut. Nabi Isa, apakah mukjizat Nabi Isa? Ada disebut tadi, boleh sembuhkan orang yang mati, boleh sembuhkan al-akmah, al-abras, orang sopak, orang buta. Nabi Isa boleh sembuhkan. Dia boleh sembuhkan dengan izin Allah, biizni Rabbi, dengan izin Allah. Tapi kenapa Nabi Isa diberi mukjizat begitu? Sebab zaman itu adalah zaman perubatan.
masing-masing mengagungkan pakar perubatan. Maka diberi mukjizat bersesuaian dengan zaman tersebut. Zaman Nabi SAW, apakah mukjizat Nabi paling besar? Apa mukjizat Nabi paling besar? Apa mukjizat Nabi paling besar? Al-Quran. Mukjizat Nabi paling besar adalah Al-Quran. Maka kenapa Nabi diberikan mukjizat Al-Quran? Sebab zaman Nabi sastra Arab diagung-agungkan. Sastra Arab. Begitu dahsyat sastra Arab, ada sesiapa pernah pergi Turki tak? Tak ada, tak nak pergi Turki. Boleh sampai, akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Walaupun dalam mimpi kan, tak ada masalah. Sampai juga. Maka kalau kita pergi dekat muzium top kami, maka adanya Al-Quran yang ditulis pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pernah dengar tak Al-Quran tu? Pernah tengok tak Al-Quran yang ditulis pada zaman Uthman bin Affan? Dekat Google ada? Boleh Google. Maka Al-Quran tu ada baris tak? Tak ada. Tapi tak ada baris, orang boleh baca. Orang belajar nahwu saraf, dia boleh baca dah, tak ada baris. Tetapi yang lagi dahsyat, ada titik tak? Ada titik tak Al-Quran tu? Ada titik tak? Al-Quran yang ditulis pada zaman Uthman bin Affan, zaman Uthman bin Affan lama, beberapa belas tahun selepas Nabi wafat. Al-Quran tu ada titik tak? Titik pun tak ada. Dia tak ada titik. Kita hari ni dengan macam-macam warna, merah tu dengung, hijau merah tu bukan dengung. Merah tu dengung. Kemudian hijau tu panjang. Itu pun salah lagi. Dah ada warna dah. Ada saiz yang besar tu. Itu pun salah lagi. Kan gila, kita taklah orang Arab. Tapi bayangkan orang Arab punya dahsyat sastra dia. Ini pada zaman Uthman bin Affan, bukan zaman Nabi. Mereka boleh baca yang ummi, tetapi yang boleh baca, mereka tak perlu titik untuk baca pun. Tak perlu titik. Dia boleh tahu ini ta, bukan sa, bukan ba. Ini adalah nun, bukan huruf lain. Ini adalah jim, bukan ha dan kha. Ini adalah dad, bukan sad. Ini adalah huruf sekian. Dia punya dahsyat sastra tu, dia boleh baca tak ada titik. Dia boleh baca tak ada titik. Kita ada titik pun salah. Makcik, ini bukan ta, ini ya, titik bawah pun salah kan. Tapi nak tunjuk sastra dia begitu diagungkan oleh orang Arab. Maka sebab itu Allah bagi kepada Nabi mukjizat yang bersesuaian dengan zaman itu. Nabi diberikan Al-Quran, dan sampai kiamat berfaedah. Setiap orang yang kaji Al-Quran, dia akan jumpa ilmu baru, dia akan jumpa pengajaran baru, dia akan jumpa segala penemuan yang baru. Ilmunya tak pernah habis sebab ia adalah kalam Allah. Maka sebab itu Nabi diberikan mukjizat Al-Quran, sebab sastra bahasa Arab diagungkan. Nabi Yusuf kenapa diberi ilmu tafsir mimpi? Sebab zaman tu orang tergila-gilakan mimpi. Betul? Sebab itu Allah bagi dua contoh je. Contoh yang paling rendah, kasta paling rendah, orang dalam penjara. Kan orang dalam penjara. Kan orang dalam penjara, dalam kisah Nabi Yusuf kita baca, mereka ada mimpi. Mereka datang jumpa Nabi Yusuf nak minta tolong apa? Minta tolong tafsirkan mimpi. Maksudnya kasta paling rendah pada zaman tu pun, mereka pada waktu itu minta tafsirkan mimpi. Kita zaman kita bila mimpi apa kita tak kisah pun kan. Kita tak kisah. Tapi kadang-kadang ada mimpi yang kita nampak berulang-ulang, yang kita boleh ingat dengan jelas. Kadang-kadang dia ada petanda dia, dia ada maksud dia. Sebab itu para ulama dulu mereka tulis kitab tentang mimpi, Ta'birur Ru'ya. Cuma nasihat saya, jangan beli yang terjemahan bahasa Melayu dan Indonesia. Kadang-kadang terjemahannya tak berapa bagus. Terjemahan bahasa Inggeris lagi tepat. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ada banyak kitab-kitab mimpi. Bahkan Nabi SAW dalam hadis, lepas subuh Nabi akan tanya pada sahabat, ada tak sesiapa ada mimpi? Aku akan tafsirkan. Dan antara sahabat Nabi yang pakar dalam tafsir mimpi, kata para ulama, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka menunjukkan mimpi itu ada makna dia. Cuma biasalah,
Zaman kita, mana-mana ilmu yang tak ada permintaan, ilmu itu pasti akan hilang. Ilmu bila tak ada permintaan, ilmu tu akan hilang. Zaman kita, apakah permintaan ilmu yang paling tinggi? Apa permintaan ilmu yang paling tinggi? Macam mana nak jadi influencer? Kan? Macam mana jadi influencer? Macam mana nak dapat like banyak? Macam mana nak dapat share? Macam mana nak dapat follower? Macam mana? Semua nak jadi influencer. Cuba tanya anak masing-masing, cucu masing-masing, dah besar nak jadi apa? Semua nak jadi influencer. Semua nak jadi influencer, kan? So itu permintaan. Bila ada permintaan, bila ada demand, maka adalah ada supply dan demand. Tapi ilmu mimpi tak ada permintaan, maka tak ramai orang yang belajar. Lama-lama ilmu itu pun hilang. Samalah juga macam ilmu khat, tak ada permintaan, orang dah boleh type dia. Bahkan tak payah type, dia cakap dia dengan ChatGPT, tolong tulis untuk aku kitab. ChatGPT dia boleh tulis kitab tau. ChatGPT, akak-akak tak pernah guna ChatGPT. AI Artificial Intelligence, ChatGPT, CHAT, ChatGPT. Dia boleh tulis buku. Contohnya, kalaulah saya nak tulis buku kan, saya kata ChatGPT, tolong tulis untuk saya buku tentang haid. Dia tulis lah. Cuma kalaulah yang free punya, dia taklah bagi full. Kalaulah yang penuh punya, yang berbayar, maka dia siap boleh tolong buat poster, dia siap boleh tolong buat video dan sebagainya. Itu yang orang katakan lama-kelamaan kerja makin tak ada. Sebab pada waktu itu diganti dengan AI dan sebagainya. Dia siap boleh tolong kitab. Kita nak kata tolong tulis kitab hadis kelebihan Ramadan, dia boleh tulis. Pada waktu tu dia lagi pandai daripada manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka Nabi SAW diberikan mukjizat Al-Quran. Nabi Yusuf diberikan mukjizat mimpi, kerana itu permintaan zaman dia. Sebab itu kita nampak daripada kasta yang paling rendah, orang dalam penjara sibuk nak tafsirkan mimpi. Dan kemudian raja pun, yang paling tinggi jawatan zaman Nabi Yusuf, raja tu cari siapa? Orang untuk tafsirkan mimpi dia. Maka setiap Rasul diberikan mukjizat berdasarkan permintaan zaman tersebut. Sebab itu Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, kami ajarkan kepada kamu ilmu tafsir mimpi. Dan daripada sinilah kita belajar pengajaran yang keenam. Dalam berdakwah, kita kena mengikut kepada trend semasa, selagi tak bercanggah dengan syariah. Sebab tu saya nampak kenapa ada sampai 2 tempat live ni. Sebab walaupun tengah waktu kerja ada orang tengok, dekat sini ada 48 orang, dekat sini ada 23. Kau ustaz punya tak tahu ada berapa. Tak nampak kan? Maka ada, maksudnya dekat sini je ada lebih kurang 80 orang tengok. Lagi ramai daripada yang hadir. Dan mereka komen, bukan mereka tak komen. Maksudnya dia bukan sekadar lalu, dia komen. Nak menunjukkan bahawa daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, pengajaran kepada kita, maka dakwah nak mengajak manusia kepada Allah perlu mengikut kepada kesesuaian zaman tersebut. Selagi mana tak bercanggah dengan syariah. Tapi tak adalah sampai kena menari, berjoget, melakukan benda yang menjatuhkan maruah. Tidak. Itu adalah terkutuk dan itu adalah dilarang oleh syariat. Cuma pada waktu itu kita kena mengikut berdasarkan kepada zaman tersebut. Sebab itu setiap Rasul mukjizat dia bersesuaian dengan zaman tersebut. Maka zaman kita contohnya yang menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang menjadi yang menjadi dipandang tinggi, bukan dipandang tinggi, yang dicari adalah contohnya media sosial. Maka kita kena penuhkan media sosial dengan benda-benda yang baik. Sharekan hadis. Orang yang pandai menulis, dia kena banyak menulis. Saya tak pandai menulis, maka sebab itu saya buat live. Maka dengan tujuan kita nak penuhkan tempat yang menjadi tempat manusia berkumpul. Kadang-kadang manusia dengan media sosial
lagi lama dengan waktu dengan pasangan dia. Betul tak? Betul tak? Dia dengan media sosial, dengan handphone dia, lagi lama dengan pasangan dia, lagi lama dengan anak-anak dia. Lalu sebab itu kita nak penuhkan dengan dakwah kepada kebaikan. Sebab itu para rasul diberikan mukjizat bersesuaian dengan zamannya. Firman Allah, wa yutimmu ni'matah, dan Allah sempurnakan nikmat ke atas kamu, wa ala ali Yaqub, ke atas ibu dan ayah kamu, sebagaimana Allah telah sempurnakan nikmat ke atas kedua ibu ayah kamu daripada sebelum ini, iaitu Nabi Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Ini adalah ayat yang ke-9. Kita nak terus baca ayat yang ke-6 tadi. Kita nak terus baca ayat yang ke-8. Ini mungkin ayat yang last. Sampai 10.45 Ustaz selalunya. Selalunya. Okey, kita nak sambung ayat yang ke-8. Ini mungkin ayat yang last kita. Ayat yang ke-8. Jom kita baca. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Silakan. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال مبين. Kita akan balik pada ayat ni. Saya tertinggal tadi ayat yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-6, Allah menggunakan perkataan wa yutimma ni'matah. Allah sempurnakan nikmat. Allah sempurnakan nikmat. Dan ini pengajaran yang keberapa ni? Yang ke-7. Pengajaran yang ke-7. Setiap nikmat yang Allah bagi dah memang sempurna. Dah memang sempurna. Kita kalaulah kita rasa kita ni nikmat kurang, sebenarnya dah sempurna. Sempurna berdasarkan pengetahuan Allah. Sempurna. Dah sempurna. Sebab itu hujung ayat yang ke-6 tu, apakah perkataan Allah gunakan? Alim. Allah maha mengetahui. Hakim. Dan Allah maha bijaksana. Maka sebab itu Allah menggunakan perkataan wa yutimma ni'matah. Nikmat yang Allah bagi kita ni dah cukup sempurna. Ini yang terbaik untuk kita. Ada orang kadang-kadang dia bersoal, ya Allah, kenapa kau jadikan aku sakit? Ya Allah, kenapa kau jadikan aku susah? Ada satu ayat yang patut kita jadikan ingatan, nak menunjukkan kalaulah Allah bagi kepada kita sesuatu nikmat yang Allah belum bagi, belum tentu bila kita dapat nikmat tu kita kekal jadi baik. Kita boleh jadi jahat mungkin. Kita boleh jadi lagi teruk mungkin. Ada satu ayat, jom kita perhatikan ayat ini. Lalu setiap kali kita rasa, ya Allah, kenapa aku macam kurang nikmat, ingat ayat ini. Allahumma salli ala juz yang ke-25. Juz yang ke-25, Surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, ayat yang muka surat 486. Cuma yang tadi ni jangan hilang pula. Nanti buka yang baru, yang surah Yusuf ni hilang. Muka surat 486, ayat yang ke-27. Muka surat 486, ayat yang ke-27, surah yang ke-42. Surah yang ke-42. Ingat ayat ni. Kalaulah kita rasa, ya Allah, kurangnya nikmat kau bagi pada aku, ingat ayat ini. Muka surat 486, surah yang ke-42, ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Muka surat 486, surah yang ke-42, ayat yang ke-27. Jom kita baca ayat. Kita tak baca, masa tak mengizinkan. Kita baca terjemahan dia. Boleh, tak ada masalah. Okey. Firman Allah, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Silakan.
Muka surat 486. 486. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Kita baca terjemahan. Wa dan lau sekiranya basatallahu Allah meluaskan ar-rizqa rezeki li untuk ibadihi semua hamba-hambanya. Katakan Allah jadi akak-akak semua jutawan billionaire semua. Amin, kata amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah tak jadikan, jangan sedih. Kenapa Allah sebut kalaulah kami luaskan rezeki kepada semua manusia? Firman Allah, Allah mengingatkan la, pasti bagau, mereka akan melakukan kerosakan, melampaui batas fil ard, di atas muka bumi. Kadang-kadang Allah tak bagi kita nikmat sebab Allah tahu kalau Allah bagi, kita akan jadi lagi teruk, lagi lupa diri, lagi tergelincir daripada kebenaran. Maka tak datang dah kelas. Kelas ni setiap hari apa Ustaz? Setiap hari Rabu dah tak datang dah. Oh mana ni? Oh dia sibuk dekat New Zealand. Mana ni? Oh dia sibuk dia dekat Switzerland. Mana ni? Oh dia bukan dekat London dah, dia dekat Tantan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Oh mana dia? Oh dia dekat Europe kali ni. Tak datang dah kelas. Dia jalan je. Tak salah jalan, cuma tak adalah dalam majlis ilmu. Dah tak adalah dekat sini. Maka kadang-kala Allah tak bagi sesuatu yang kadang-kala kita minta, ada hikmah dia. Allah lebih tahu tentang hikmah tersebut. Allah lebih tahu tentang hikmah tersebut. Maka sebab itu pengajaran yang ketujuh, nikmat yang Allah bagi kepada kita dah cukup sempurna. Wa yutimmu nikmatah. Bayangkan Allah gunakan perkataan Allah bagi nikmat yang sempurna kepada Yusuf, tetapi dia kena campak dalam perigi. Mana nikmat sempurnanya? Allah sebut Allah dah bagi nikmat yang sempurna kepadanya, dia kena jadi hamba. Dia bukan kerja dapat gaji, hamba 24 jam kena kerja. Allah dah sebut Allah bagi nikmat yang sempurna, dia kena ajak buat zina. Allah dah sebut Allah dah bagi nikmat yang sempurna kepada dia, dia kena campak dalam penjara walaupun dia tak bersalah. Maka itu adalah proses untuk mendapat nikmat yang sempurna. Allah lebih mengetahui dan Allah lebih bijaksana dalam setiap keputusan yang Allah buat untuk kita. Sebab itu ucapan dia adalah la haula wala quwwata illa billah. Semua berlaku dengan kehendak Allah. Sebab itu ada sebuah hadis yang walaupun sanadnya tidak begitu kuat, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa baca setiap hari 99 kali la haula wala quwwata illa billah, dia akan dihilangkan daripada perasaan resah. Tapi sambil hayati maknalah la haula wala quwwata illa billah. Semua berlaku dengan kehendak dan izin Allah. Baik, buruk, semuanya berlaku dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka antara kelebihan orang yang baca 99 kali la haula wala quwwata illa billah, dihilangkan runsing dia, dihilangkan resah dia, dihilangkan gelisah dia. Maka ini adalah pengajaran yang ketujuh. Pengajaran yang ke-8 daripada ayat yang ke-8, firman Allah menceritakan kepada kita bagaimana abang-abang Nabi Yusuf diuji dengan sifat dengki, dengan sifat hasad kepada adik mereka sendiri. Firman Allah, silakan ingatlah peristiwa ketika qalu, mereka berkata, la,
pasti. Yusuf lah. Wa dan akhuhu, saudaranya. Siapakah saudara Yusuf? Binyamin di sini. Ahabbu adalah lebih dicintai, ila abina, oleh ayah kita, minna, berbanding kita, wa, dalam keadaan, nahnu, kita adalah, usbah, golongan yang kuat, inna, sesungguhnya, abana, ayah kita, la, pasti, fi, berada di dalam, dalal, kesesatan, kekeliruan, mubin, yang jelas nyata. Ini percakapan orang yang dengki. Apa percakapan orang yang dengki? Maka dia suka banding-bandingkan. Sebab itu dia kata minna. Yusuf, ayah lebih sayang Yusuf daripada kita. Kalaulah dia orang yang akal sihat, dia tak ada masalah hati, tak ada masalah, biarlah ayah dia sayang. Tapi orang yang ada masalah hati, dengki, dia suka banding-bandingkan. Dan masalahnya bila banding-bandingkan, itu yang kadang-kala membawa kepada perbuatan yang lebih teruk. Manusia dia tak sepatutnya banding-bandingkan. Sebab itu Al-Quran mengajar kepada kita untuk syukur. Hargai apa yang ada. Jangan bandingkan dengan sesiapa. Masalahnya manusia ni, dia suka banding nikmat dia. Ujian dia tak nak banding ujian. Ada tak kita nampak orang bandingkan ujian? Ujian dia tak nak banding. Dia hanya bandingkan nikmat. Dan dia ada konklusi dia. Maka pengajaran yang ke-8, orang yang dengki, dia suka banding. Dan dia kemudian pada waktu itu salahkan orang bila tak faham dia. Kan mereka kata, ayah kita ni keliru betul, ayah kita ni lafi dhalalin mubin. Walhal ayah dia Rasul kot. Ayah dia Rasul. Dia siapa? Ayah dia Rasul. Tetapi orang yang ada hasad dengki ni, dia tidak akan nampak jahat perbuatan dia. Bahkan dia akan nampak orang tu yang jahat, orang tu yang salah, orang tu yang teruk, orang tu yang tak betul. Padahal yang tak betul adalah diri dia, diri sendiri. Maka ini pengajaran yang ke-8. Bahayanya dengki. Sebab itu dengki ini, kata para ulama, dia rintitan daripada sifat sombong. Dia permulaan dia sombong. Bila sombong tu dah menjadi parah, dia menjadi hasad. Apakah maksud sombong? Dia pandang rendah pada orang lain. Itu sombong. Maka dia dah biasa pandang rendah pada orang lain. Dia rasa dirinya bagus. Tiba-tiba dia nampak ada orang lain lagi bagus daripada dia. Apa yang berlaku? Hasad. Dan hasad ni begitu teruk, sabda Nabi, sesungguhnya hasad dengki menghapuskan amalan baik sebagaimana api menghapuskan kayu api. Maksudnya dia buat amalan baik, tak ada pahala pun bila dia ada sifat hasad dan dengki. Maka sebab itu, daripada ayat ini, ayat yang pengajaran yang ke-8, kita boleh nampak orang yang ada dengki ni, dia suka membanding-bandingkan, dan dia akan anggap orang lain teruk dan salah, dan dia adalah yang paling bagus. Dan ini kita boleh tengok orang yang dengki bagaimana. Moga Allah pelihara kita daripada sifat hasad dan dengki. Sebab bahayanya dengki ni, dia tak akan rasa salah benda yang dia buat. Walaupun sampai ke tahap bunuh, dia tak akan rasa salah. Dan dia tak akan mudah untuk bertaubat. Macam mana dia nak bertaubat? Sebab dia tak rasa salah pun. Macam mana dia nak rasa salah? Sebab dia anggap orang lain yang salah. Orang lain yang salah, bukan diri dia yang salah. Dan ini adalah pengajaran daripada ayat yang ke-8, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Ini pun dah banyak sebenarnya pengajaran yang kita ambil daripada Al-Quran. Terima kasih akak-akak, puan-puan, hajah-hajah di atas peluang yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita sentiasa untuk dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Quran, hafal Quran bukan apa? Dia latihan untuk otak.
latihan untuk otak. Maka hafal Quran, amalkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Maka saya sebenarnya ada buat tadabbur setiap hari 8.30 pagi. 8.30 pagi sini ada kuliah, boleh. Kalau yang tak ada kuliah, 8.30 pagi setiap hari saya baca satu hari satu ayat je. Daripada 2019 lagi. Sekarang ni dah sampai juz 10 dah. Juz 10. Satu hari satu ayat, tak banyak, satu ayat je. Setengah jam, maksimum lah setengah jam. Ya. Tak ada rancangan dekat Facebook saya je. Tak ada rancangan dekat Facebook dengan TikTok aja. Maka ya. Pukul berapa? 8.30 pagi. 8.30 pagi tadabbur Al-Quran. 6 petang tasawuf, penawar bagi hati. 11 malam, tapi akak-akak tidur awal kan. 11 malam sirah Nabi. 3. Yang tu 3. Kalaulah tak ada kelas, nak join boleh. Tak ada yuran pun, free je. Cuma kalaulah saya tak buat live, jangan tanya. So ada waktu saya pun tak larat kan. Tapi selalunya kalau saya larat, hampir setiap hari ada insya-Allah. Maka kalaulah nak join tadabbur, kalaulah ada minat tadabbur, maka boleh join. Satu hari satu ayat. Esok ayat 122 surah yang ke-9 At-Taubah. Boleh tengok daripada TikTok dan Facebook. Ustaz pun nanti dah kena boleh buat dah setiap hari dah. Qasidah dan sebagainya kan. Betul kan? Kadang-kadang orang tengok lagi ramai. Macam ni 54 dekat TikTok dan 20 lebih dekat 54 dekat TikTok, 20 lebih dekat Facebook. Istiqamah daripada tadi, nombor tak turun. InsyaAllah mudah-mudahan nanti suara ustaz sedap sangat kan. Suara ustaz sedap sangat. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, sahabat-sahabat yang berada di TikTok dan Facebook, kita nak dengar qasidah daripada ustaz insyaAllah. Jangan matikan ustaz. Ustaz buat live ustaz. Ini mic ustaz. Tolong ustaz tengah kiri. Saya akan tabunglah. Jadi sumbangan bonda sangat-sangat membantu madrasah. Itu je. Bonda buka muka surat Khairul Bariyah, muka surat 108. Muka surat 108. Terima kasih banyak. Surat 108. Sambil-sambil tabungnya bergerak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu khairal bariyah nazara ilayya khairal bariyah nazara ilayya ma anta illa kanzul atiyah ma anta illa kanzul atiyah khairal bariyah nazara ilayya khairal bariyah nazara ilayya ma anta illa kanzul atiyah ma anta illa kanzul atiyah khairal bariyah nama nabimu nabi penolong sakit hatimu khairal bariyah nabi cintamu nabi penolong kesusahanmu nabi penolong kesusahanmu
kecintaanmu, jauhi semua dosa-dosamu. Surga menunggu, rindu padamu. Surga menunggu, rindu padamu. Khairul bariyah nazara ilayya, khairul bariyah nazara ilayya. Ma anta illa kanzul atiyah, ma anta illa kanzul atiyah. Jangan ikuti nafsu syaitanmu, jangan ikuti kebodohanmu. Sadarlah, sadar pada Tuhanmu. Tuhan selalu sayang padamu. Tuhan selalu sayang padamu. Dunia ini bukan tempatmu. Dunia ini hina untukmu. Dunia ini tempatnya nafsu. Dunia ini menghinakanmu. Dunia ini menghinakanmu. Khairul bariyah nazara ilayya, khairul bariyah nazara ilayya. Ma anta illa kanzul atiyah, ma anta illa kanzul atiyah. Ya Allah Tuhan, tolong hamba-Mu, hamba yang rindu atas Nabi-Mu. Berkatnya Rahman anugerah-Mu, dengannya dapat atasi murka-Mu, dengannya dapat atasi murka-Mu. Aduhai Nabi, kasih hatiku, salawat salam dari umatmu. Syafaatkan kami dengan cintamu, agar bertemu Tuhan yang satu, agar bertemu Tuhan yang satu. Aduhai Nabi, kasih hatiku, salawat salam dari umatmu. Syafaatkan kami dengan cintamu, agar bertemu Tuhan yang satu, agar bertemu Tuhan yang satu. Khairul bariyah nazara ilayya, khairul bariyah
Insya-Allah kita tutup dengan doa.